Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa muzakil qulubi wa dawaiha wa afatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa biha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang dihormati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau dan seterusnya, kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat, para tetamu Allah yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya masih lagi Allah Taala berikan kesempatan untuk sama-sama kita bertemu, berkumpul di rumah Allah Taala pada malam ini nak meneruskan pengajian kita. Dan terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih khususnya pada jawatan kuasa surau yang masih memberi kesempatan ataupun ruang untuk saya terus mengajar di sini. Tak datang pula. 22 kulit pun sampai hilang dah. Banyak sangat tempat mengajar ni. Okey, 22 buka surat 22 penggan yang penggan akhir. Masih lagi dalam kelebihan untuk ilmu yang mana daripada yang dan segala kitab Imam Ghazali tu. Yang itu. Okey. Dan segala kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah taala yang tersebut iaitu telah terhimpun dalam kitab Ilmu Usuluddin, iaitu ilmu i'tiqad dan ilmu fiqh, iaitu ilmu ibadat dan adat, dan lagi di dalamnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni maksud ilmu akhlak, iaitu dinamakan sebagai ilmu batin, dan sekalian itu dinamakan sebagai ilmu suluk dan ilmu tarikat, seperti yang lagi akan datang insya-Allah dalam bicara sekaliannya itu dalam kitab ini. Dan itulah yang dinamakan ilmu yang memberi manfaat dalam akhirat, dan dinamakan pula sebagai ilmu taqwa, iaitu ilmu yang disuruh oleh Allah Ta'ala akan mengambil akan dia supaya jadi bekal dalam akhirat dengan firman-Nya yang bermaksud, dan ambillah oleh kamu akan bekal kamu di dalam akhirat, maka sebaik-baik bekal kamu dalam akhirat itu iaitu takwa yang ditakut kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 152. Okey, nak ceritakan bahawa dalam kitab yang kita sedang belajar ni, saya dah bentangkan dulu kitab kita ni, kitab Sairus Salikin ni kita sedang belajar ni daripada intipati kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rahimahullah taala. Dan di dalam kitab ini telah menggariskan 3 cabang ilmu yang wajib kita belajar. Satu ilmu akidah, satu ilmu fiqh, dan satu lagi ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Setiap orang Islam tak boleh lari daripada nak belajar 3 bab ni. Kalau kita tak belajar 3 bab ni, kewajipan menuntut ilmu ke atas kita tak terangkat. Bila tak terangkat, kita akan diazab. Jadi perkara asas tu kita kena belajar dalam bidang akidah, kita belajar. Macam kalau dalam mazhab kita ni yang berkaitan dengan akidah ni, setidak-tidaknya macam sifat-sifat 20 Allah Ta'ala tu kita kena faham, dan kita kena, orang kata, beriman dengan dia. Beriman ni maksudnya percaya. Macam Allah wujud, Allah tu wujud. Kena wujud tu kena faham maksud wujud. Adakah wujud Allah Ta'ala ni sama macam makhluk? Nanti kita akan bincanglah benda tu. Sebab wujud Allah Ta'ala ni kekal dan sedia ada. Berbeza dengan setiap makhluk, wujudnya daripada tak ada kepada ada. Dan kita tidak kekal. Itu makhluk. Tapi Allah Ta'ala ni wujud dia sedia ada dan dia kekal. Itu contoh dalam perbicaraan ilmu akidah. Dan juga dalam ilmu akidah juga kita mempelajari berkaitan dengan ilmu nak mengenal Nabi. Dan setakat mana kita nak katakan ilmu ni terangkat dalam bab akidah ni? Bab akidah terangkat mana? Yang pertama, apabila datang takwa atas hidup, takut kita pada Allah Ta'ala. Selagi mana tak ada takut pada Allah, sebenarnya kita tak kenal Allah. Itu kena faham. Contoh yang paling mudah, kalau yang datang ke surau ni Sultan Selangor, buat persiapan tak datang kuasa? Agak dapat baju baru masa tu kan, stekor baju elok-elok, sepeda pun dia stekor. Kan? Hari biasa pergi surau sepeda pun tak pakai. Betul? Pakai isteri. Pakai. Sebab apa dia buat persiapan tu? Sebab dia kenal siapa yang datang. Ada rasa segan, ada rasa hormat, ada rasa takut. Sebab kita kenal. Kalau tak kenal, kita tak peduli.
Kata saya datang surah ni, tak pernah ngajar sini apa, datang saya datang, siapa pun tak pergi, tak kenal siapa. Bila kenal katakanlah saya ni menteri ke apa ke, oh kalau kabut oh datang sambut. Kan? Dia begitu. Macam tu juga kita kenal Allah Ta'ala. Bila kita kenalkan sifat dia, keagungan dia, kehebatan dia, kita takkan berani buat maksiat tuan-tuan. Kita tak berani. Malahan kita akan berusaha mencari jalan untuk mendapat keredaan dia. Contohnya sebab apa? Sebab kita yakin bahawa Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan gerak-geri kita. Kita kalau bekerja pun tuan-tuan, kita tahu bos sedang perhati kita, bos sentiasa perhati kita, majikan kita sentiasa pantau kita, kita akan buat kerja betul-betul. Tapi bila tahu bos tak ada, tu yang main game solitaire apa semua kat pejabat tu. Betul? Itu manusia. Tapi macam mana dengan Allah Ta'ala? Sebab tu nak menguji, kita nak mikir ataupun kita nak muhasabah balik diri kita. Adakah tahap takwa kita kepada Allah Ta'ala ataupun tahap ilmu akidah itu sudah terangkat? Datang tak? Ada tak rasa takut kita kepada Allah Ta'ala? Bukan takut sendiri kita kepada Allah. Takut yang kedua ni, yang dimaksudkan takut akan azab Allah. Dan juga yang ketiga, takut akan ditarik rahmat Allah Ta'ala daripada apa yang sedang kita dapat ditarik oleh Allah Ta'ala ke rahmat yang telah Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan juga begitu juga nak tengok dalam bab akidah ini mengenali Rasulullah ataupun para Rasul. Sejauh mana kewajipan menuntut ilmu mengenal Rasul dah terangkat. Terangkatnya apabila kita ada merasa cinta pada Nabi kita, sayang pada Nabi kita. Contoh paling mudah, bila Nabi kita dihina, ada tak kita rasa marah? Bila Nabi kita dikutuk, ada tak kita rasa marah? Baru-baru ni macam orang sepak pula, orang pijak gambar, pijak gambar lah, oh marah sangat. Tapi macam mana orang hina Nabi kita? Adakah kita marah macam tu juga? Orang hina agama kita, adakah kita rasa macam tu juga? Mana kalau kita tak rasa apa-apa, tak ialah, tak nak kata apa, aku bukan kena Nabi pun, kata dia. Kalau aku nak tunjuk rasa sayang aku kepada Nabi pun, bukan aku dapat apa-apa, kata dia begitu. Maknanya dia tidak ada keimanan, ataupun dia tidak mengenali Nabi SAW. Sehingga mereka ni membiarkan rasa tak kisah, rasa tak marah apabila Nabi kita dihina ataupun agama kita dihina oleh orang lain. Itu kita kena faham lah. Dan juga ilmu fiqh, yang kedua ilmu yang wajib kita belajar, iaitu berkaitan dengan ilmu hukum. Yang banyak kita bercabang ilmu fiqh ni banyak. Macam contoh dalam kitab ibadat. Kitab ibadat ni, fiqh ibadah nama dia. Dalam fiqh ibadah ni banyak pula pecahan ni. Kitab solat, kitab puasa, kitab haji, kitab zakat. Itu benda yang wajib kita belajar. Fardu ain kita sebut, yang wajib bagi setiap individu Muslim. Semua orang Islam tak kira laki perempuan pondan, kena belajar buat semayang ni. Pondan pun kena belajar. Kan? Sebab apa? Dia wajib belajar. Puasa, wajib puasa. Pergi haji, wajib pergi haji. Walaupun kita belum sampai seru lagi, ada ni minta maaf sebut. Ada setengah orang kita sebut belum sampai seru. Ayat tu tak betul. Allah seru kita dah. Anda kata belum sampai tempoh, atau belum sampai giliran nak kita pergi. Itu ayat betulnya, jangan kata sebut jangan belum sampai seru. Belum sampai tempoh kita nak pergi, sebab orang kata giliran kita belum sampai. Tapi kewajipan kita mempelajari ilmu hak mengerjakan haji itu tetap jatuh ke atas kita. Sebab dia ilmu yang wajib, ibadah yang wajib kita buat. Zakat kita ni, kita tahu pasal zakat fitrah, macam mana zakat-zakat yang lain kita kena tahu juga. Itu berkaitan dengan fiqh ibadah, kitab ibadah. Belum lagi berkaitan dengan fiqh muamalat, pergaulan, macam mana hubungan kita sesama manusia, macam mana hubungan kita dengan sesama Muslim, hubungan kita dengan non-Muslim. Ni sekarang ni kita tengah panas ni isu bai'ah, taklid apa semua ni. Ini benda yang kita kena belajar juga. Kalau tak tu yang keluar hukum, tak tu pasal. Kena belajar. Lepas itu berkaitan dengan ekonomi, kena belajar. Ada fiqh dia. Sehingga kan kita kadang-kadang kalau kita tak berniaga dan sebagainya, tanpa kita menitik berat atau mempelajari tentang halal haram, kita tak kisah jadi untung, halal haram tu tolak lebih. Sehingga kadang-kadang kita melabur dalam tempat-tempat yang haram. Kita tak kisah main saham sebagainya, kaunter judi pun kita beli juga. Dia kata aku bukan main judi, tapi cuma aku melabur dalam syarikat judi je. Jadi kadang-kadang orang tak faham kat situ, menyebabkan
hasil pendapatan dia itu jadi haram. Dan bukan saja haram, yang menjadi asbab penyebab dia boleh masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita berkaitan dengan cabang-cabang dalam fiqh. Begitu juga ilmu yang ketiga, iaitu ilmu tasawuf ataupun disebutkan ilmu akhlak. Ilmu nak mendidik hati kita, jiwa kita daripada perangai yang jahat kepada perangai baik. Dia kena belajar. Ada tip-tip dia. Macam mana daripada kita ni seorang yang pemarah nak jadi orang yang sabar, daripada seorang yang angkuh, sombong, bongkak nak jadi orang yang zuhud, tawaduk. Macam mana? Ada cara dia. Macam kita semayang pun tuan-tuan. Semayang kita ni, walaupun rukun yang kita buat tu sempurna. Kita belajar semayang ni dalam kitab fiqh, kitab solat tadi saya sebut. Kita dah rukun je, bacaan dia semua kita tahu. Tapi adakah itu dah menjamin untuk solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Belum lagi. Kalau tak ada khusyuk, Allah sebut dalam Quran, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wil bagi orang yang mendirikan solat, iaitu orang yang lalai dalam solat dia. Jadi kita kena belajar macam mana nak khusyuk. Ada tip dia. Contohnya, kena datangkan dulu rasa takut kita pada Allah, hina kita pada Allah, kena faham bacaan-bacaan yang kita baca. Kena fokus, kosongkan pemikiran kita daripada fikiran dunia. Ni kalau dalam kepala kita serabut fikiran dunia, tengah semayang memang terganggu tuan. Macam contoh kadang-kadang kita nak semayang, macam saya mungkin dah cerita dah sebelum ni, tapi sebagai ulangan. Contoh paling mudah berlaku, kadang-kadang berlaku kat masjid surau sini. Bila masuk bulan puasa, nak makan dulu ke buka puasa dulu? Buka puasa dulu ke semayang dulu? Silap, sama je. Makan dengan buka puasa tu sama. Buka puasa dulu ke semayang dulu? Mana betul? Makan saya maksud dia makan berat tau. Bukan minum, lepas tu makan kurma tak. Makan terus ke semayang dulu? Mana betul? Semayang dulu. Ni kita makan dulu, buat makan rupanya. Yang ini dia bergantung kepada setiap individu iman dia tak sama. Ada orang macam dia, macam abang kita kan, golongan remaja purba, dia kata semayang dulu. Macam Yusri ni, golongan anak-anak cik, anak-anak. Obat dah tu. Dia tak boleh, kena makan dulu. Saya pun, kalau saya tanya saya makan dulu. Sebab bimbang, kakak tengah semayang, kakak tengok bau kari, pukul lapar. Tengah-tengah semayang, tiba-tiba bau mutabak. Hari tu buat 200 orang punya buka puasa, sekali je datang 500. Tengah-tengah semayang, walaupun kita dah bagi tahu dah, semayang dulu baru buka puasa, tapi tengah semayang tu budak-budak ni ke peduli. Dia makan juga, ketekang, kita dengar belakang tuan-tuan. Agak kok bimbang tak kita tengah semayang. Elok-elok tengah semayang, tiba ada budak seorang jerit, Allah lauk nak habis, kata. Kita tengah semayang masa tu tuan-tuan, imam pun lupa rakaat dah lah. Itu pasal apa? Pasal kepala dia dah tak boleh fokus. Jadi benda ni bergantung pada keadaan. Sebab tu kalau kita belajar bab-bab orang kata berkaitan dengan ilmu akhlak ni, kita akan jumpa benda macam ni. Benda-benda yang kita rasa mungkin lucu, yang mungkin kita rasa benda alam biasa. Tapi benda biasa tu lah yang kadang-kadang boleh menyebabkan terganggu ibadah kita kepada Allah Ta'ala, yang menyebabkan solat kita ditolak. Itu yang kita takut. Dah bicara perkara-perkara yang saya sebutkan tadi tu, semua dah dibincangkan dalam kitab ni. Dan saya nak maklumkan kitab ni asal dia ada 4 jilid. Ni baru jilid pertama tu beri dah. Saya rasa ngajar ni kat setahun lah, baru tu beri. Tak apalah, kita cuba yang terbaik lah untuk selesaikan. Okay? Dan tiada takut seorang itu akan Allah Ta'ala, melainkan dengan mengetahui akan segala ilmu yang disebutkan itu. Seperti firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sesungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala itu daripada kalangan hambanya itu, iaitu golongan ulama. Tapi ulama ni saya kena jelas dengan lebih terperinci lah nanti. Sebab ulama ni pun ada pecah-pecahan dia. Sebab pecahan dua kita bagi tahu, satu ulama yang muttaqi, ulama yang bertakwa. Ulama yang nak mengajak manusia kepada jalan kebaikan, jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan matlamat dia memikir setiap apa yang dibuat untuk akhirat. Dunia sebagai alat untuk mencari jalan bahagia akhirat. Bukan dunia tu matlamat. Maknanya matlamat tu akhirat. Dan satu ulama lagi disebut sebagai ulama suq,
ataupun sebut ulama jahat, ulama dunia, yang jadikan dunia itu sebagai matlamat, bukan akhirat, dan menjual agamanya, menggunakan agamanya untuk kepentingan dia. Ada tak golongan macam ni? Ada tak? Ada. Jangan kita tengok sekarang. Zaman-zaman dulu, kerajaan Islam yang terdahulu pun berlambak dah ulama-ulama jenis macam ni. Kita tengok masa zaman Imam Ahmad dipenjarakan. Pasal Imam Ahmad bin Hanbal, dia ni dipenjarakan atas sebab dia mempertahankan apa nama ni, pendapat dia, fatwa dia, bahawa Al-Quran tu adalah kalamullah yang sifat dia sedia ada, bukannya benda yang baru. Sedangkan ulama-ulama yang ada pada zaman itu berpegang kepada Al-Quran tu adalah benda baru, bertentangan. Jadi itu berakidah. Akhirnya dia dipenjarakan oleh khalifah, dia diseksa. Dan bila tengok seksaan tak berjalan, kata saya si Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia ni sampai satu peringkat tuan-tuan, dia dipukul sehingga pengsan. Dipukul sampai pengsan. Malah orang yang memukul dia tu pun niat bukan pukul saja nak pukul, nak bunuh pun. Sampai ulama-ulama yang ada pada zaman tu jumpa dia, ada juga yang kesian. Kami dah pujuk Khalifah Sultan. Kami dah pujuk, kamu ubah je pendapat kamu tu. Bukan saja kamu dibebaskan daripada penjara, tapi kamu akan dilantik jadi mufti. Pasti pengaruh Imam Ahmad ni kuat. Dia kata apa terjadi, aku tetap berpegang dengan pendapat aku. Dia kata gitulah. Dan akhirnya tuan-tuan, satu kisah dia dipukul. Tukang pukul ni diperintahkan untuk memukul Imam Ahmad di badan, tapi dia pukul kat kepala. Pengsan. Tak lama daripada peristiwa tu tuan-tuan, naik khalifah baru. Yang mana khalifah baru ni dia tak sama pandangan dengan khalifah lama. Dia berfikiran ataupun berpegang kepada iman bahawa Al-Quran ni adalah qadim, sedia ada, bukannya baru. Jadi dia dibebaskan Imam Ahmad dari penjara. Yalah biasalah naik macam kita kat Malaysia, naik Perdana Menteri pun bebas orang dari penjara juga. Biasa tu. Jadi bila dia dibebaskan, dia mengajar balik macam biasa. Dan salah seorang anak murid yang datang mengajar, yang duduk di depan dia ada orang yang pukul dia gitu. Bila Imam Ahmad nampak dia. Dia kata, bukan kamu yang pukul aku dulu. Dia kata, ya, aku yang pukul kamu dulu. Kenapa kamu pukul aku di kepala, sedangkan pemerintah amanahkan pada kamu untuk pukul di badan? Aku pukul kau pada kepala dengan harapan supaya kamu mati. Aku nak bunuh kamu. Bila dengar macam tu, mesti terkejut. Engkau dah nak bunuh aku pun sanggup lagi kamu datang kata aku dia. Aku ni kenapa? Dan kenapa niat kamu nak bunuh aku? Mana jahat sungguh kamu ni. Dia kata macam ni, tuan, saya pukul kepala tuan supaya tuan mati, sebab saya bimbang, saya takut tuan menerima jawatan mufti itu hingga mengubah balik keputusan ataupun pendirian tuan, yang menyebabkan kami semua akan jadi sesat. Imam Ahmad dengar tu terkejut dia. Niat dia baik tapi cara tak betul. Imam Ahmad kata, niat kamu tu baik, tapi lain kali kalau aku masuk penjara, kalau kena pukul, jangan pukul kat kepala aku, sebab di sini tersimpan ilmu aku. Tapi pukullah kat badan aku. Dia kata gitulah. Dan kat kepala tu lagi sakit dia. Tu jadi joke dia juga. Okey, itu cerita pasal sedikit lah pasal Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, orang yang betul-betul kenal Allah Ta'ala takut pada Allah. Dan kita kena faham pengertian ulama ni luas. Jangan kita, tapi orang kita ni dia terlampau sempit ke makna ulama ni. Bila pakai jubah, pakai serban, ulama lah. Orang balik Timur Tengah tu ulama lah. Tak semestinya lagi, tuan-tuan. Jangan terpesona dengan pakaian. Jangan kita terpesona dengan orang yang pandai berhujah. Belum tentu dia tu ulama. Ulama ni bukan saja dari segi ilmu dia mengetahui, tetapi dia memahami.
Tahu dengan faham beza. Ada orang yang tahu tapi dia tak faham. Macam contoh yang selalu saya bagi, saya ulang balik contoh yang sama. Macam Nabi sebut, kalau tidak memberatkan umat aku, pasti aku perintahkan umat aku bersugi setiap kali sebelum solat. Ingatkan contoh tu saya bagi lah. Nabi kata gosok gigi kalau boleh setiap kali sebelum sembahyang. Tapi bukan bermakna gosok gigi dekat soft. Bila dalam iqamah baru dia gosok gigi. Kita fikir secara logik, duduk dekat depan soft, pegang kayu sugi gosok. Lepas tu masuk poket. Yang kita gosok tu bersih ke kotor? Kotor kan? Kita bawa sembahyang, letak dalam poket. Orang sebelah agak terganggu tak? Kalau tuan-tuan nanti orang sebelah duduk sebelah orang yang gosok gigi ni, terganggu tak? Itu pula tadi meleleh lagi. Ha? Mesti terganggu. Dan rukuk kayu tu jatuh golek pula kat kita. Tu macam mana? Agak-agak terganggu tak? Mau kita sumpah seranah masa tu. Ini antara contoh tak faham. Bagus dia nak amalkan sunnah tu, tapi jangan sampai kita tak faham atau menyalahgunakan ilmu. Ini satu yang saya sebutkan dari ulama maksud, dari ulama menyalahgunakan ilmu. Dia baca Quran, lepas tu dia terjemah ikut kepala dia, tafsir ikut kepala dia. Tak boleh. Macam ada satu hadis Nabi, saya cerita sikit lah, yang sekarang macam saya cerita macam saya, kenapa saya dituduh kafir tu. Isu ada satu hadis Nabi tu, lebih kurang begini hadis Nabi tu. Nabi kata, barang siapa yang macam keluar daripada jamaah, maka terputuslah Islam daripada ikatan tengkuknya. Begitulah lebih kurang hadis. Tapi maksud jamaah tu kita kena faham. Kalau kita hanya menafsirkan jamaah, satu jamaah itulah jamaah. Jamaah ni maksud jamaah adalah jamaah Islam yang sebenar, yang menguasai kerajaan, yang menjunjung Al-Quran dan Sunnah sebagai dustur perlembagaan ni. Ini kalau kat Malaysia ni berapa banyak jamaah Islam ada ni? Habis semua kafir tu. Macam contoh, saya nak ambil satu, bukan ni contoh je lah. Macam contoh jamaah Habib, saya ambil satu jamaah Habib, Angkatan Belia Islam Malaysia. Habib ni maksudnya belia ni bawah 40. Habis kalau orang dah lebih sampai 50-60 dia tak boleh masuk Habib lah. Betul? Mana dia terpaksa keluar daripada, adakah dia keluar tu maknanya dia tidak Islam lagi? Contoh sekarang di jamaah surau ni, tiba-tiba tak puas hati dengan jatuh kuasa surau ni. Contohlah, pergi semayang dekat surau lain, surau Al-Mu'min lah pula pergi ke sana contoh. Adakah tuan-tuan dah hilang Islam ni? Ada hukum lain di situ. Itu contoh itu. Itu saya nak bagi faham pada tuan-tuan. Dan dikenali dengan ulama ayat di atas ini dan lainnya, ada beberapa ayat Quran, beberapa hadis Nabi, iaitu ulama yang menjalani jalan ahli sufi, seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Abbad dahulu. Yang macam mana terangkan tadi, saya terangkan tadi, ulama yang macam mana yang disebutkan takut pada Allah Ta'ala, yang nak mengajak manusia pada jalan kebahagiaan akhirat, bukan cari jalan kebahagiaan dunia semata-mata. Okay, sebelum saya nak teruskan, kalau ada pertanyaan, ada soalan buat WhatsApp ada tak? Ada. Kalau ada pertanyaan atau soalan, tuan-tuan boleh WhatsApp ataupun SMS ke nombor 01 3 311 46 19 013 311 4619. Kalau nak bertanya, tak kira lelaki perempuan, boleh WhatsApp nombor tu, nanti dia akan bagi tahu pada saya. Dan kuliah apa pertanyaan dia tanya lah. Coba perempuan saya nak bagi peluang, dia nak tanya kan menjerit jadi elah pula jadi pakai WhatsApp ni senang sikit. Dan kerana inilah berkata Syekh Billah Al-Alim Rabbani Syekh Abdullah bin Al-Fadl rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang bernama Al-Fusul. Dia kata apa? Sesungguhnya telah tetap mazhab ahli sufi pada hari ini, yakni pada masa sekarang. Masa sekarang ni pada zaman dia. Zaman dia ni bila? Pada zaman Imam Ghazali. Okey, ini benda ni saya nak selarikan ataupun nak sesuaikan dengan keadaan sekarang. Sebab saya nak beritahu sebelum saya nak teruskan. Imam Ghazali ni hidup dalam zaman
ramainya ulama-ulama sufi, ulama tasawuf. Beza dengan kita hari ni, kebanyakan kita ni zaman sekarang ni banyaknya ulama-ulama fiqh. Termasuk tuan-tuan sendiri bila tanya soalan, banyak yang bertanya berkaitan hukum akam. Betul tak? Boleh ke tak? Apa hukum? Haram dosa? Haram ke? Makruh ke harus? Tu zaman sekarang. Zaman tu dia bukan fikir yang itu banyak. Dia fikir suara hati. Yang dibimbang ni Allah terima ke tidak? Nampak perbezaan tu. Macam semayang, dia ambil tahu ni tengok. Angkat takbir ni pun makna ni. Dalam solat ni ada makna ni, angkat tangan, syarat ke, menjaga diri. Jangan main-main, ada makna ni. Kita biasa angkat tangan. Asal dia angkat tangan Allah. Itu macam-macam jenis orang kata gaya angkat tangan Allah. Itu jenis mengawal. Kan macam-macam cara orang angkat takbir. Tapi ni angkat tangan ni ada makna ni, menyerah ni. Tu orang ulama zaman tu dia berbicara. Sebab tu dalam kitab ini banyak cerita pasal sufi. Bila cerita pasal sufi ni, saya tuan-tuan, ujian dia berat. Setan suka bagi kita tidur. Dia tak nak kita tahu tip-tip betul-betul macam mana nak jaga hati kita ni. Sebab hati ni nak menentukan kita buat benda baik atau jahat, nak menentukan solat kita terima atau ibadah-ibadah kita terima atau tidak. Okey, sesungguhnya dalam mazhab sufi pada hari ini, pada zaman dia lah, pada zaman sekarang, mazhab yang empat tu jadilah seolah-olah mazhab yang berdiri sendiri dengan usulnya, yakni dengan ilmu usuluddin dan furuknya, pecahannya, yakni ilmu fiqh, dan segala hukumnya, yakni segala hukum haram dan halal, dan hukum batal dan sah, dan barang yang bergantung dengan dia. Maka barang siapa berkehendak akan mengetahui segala hakikat ilmu itu dan berkehendak memahami akan barang di dalamnya itu, nescaya kuasa ataupun hendaklah dia ada keinginan atasnya dengan membaca segala kitab yang dikarang oleh guru ahli sufi, yang mutalaah, maksud yang study, yang mempelajari akan segala kitab yang dikarang oleh mereka itu di dalam ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak atas sempurna pengetahuannya, kerana di dalam segala kitab karangan ahli sufi itu telah terhimpun ilmu usuluddin dan ilmu fiqh dan ilmu tarikat dan juga ilmu hakikat, dan ilmu yang menghimpunkan di dalamnya akan segala ilmu yang tersebut itu dinamakan akan dia ilmu tasawuf yang sebenar-benarnya. Sebab tu kalau dalam bab ni saya kata ulama pada zaman tu dia lebih suka ataupun banyak membincangkan supaya kita ni lebih fokus pada ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Dan kalau kita nak lebih memahami, dan dalam kitab ni juga bagi tahu pada kita, jangan kita fanatik atau hanya tertumpu pada satu kitab nak mempelajari satu ilmu tu. Bukan saja pada satu kitab, ataupun kita fanatik hanya ambil satu ilmu tu pada satu guru. Sampai satu peringkat kalau berselisih pendapat sikit, kita tak terima. Aku belajar, aku nak yang ini, aku nak terima pendapat dia ni je, yang ini aku tak nak terima. Tak boleh. Setiap manusia itu kita kena ketahui, kita kena tahu mereka tetap ada kelemahan, mereka tetap ada kekurangan. Dan kalau kita tengok setiap ustaz yang mengajar di surau ini, ibu sendiri tuan-tuan, setiap ustaz tu yang mengajar, lain caranya, lain bicara dia, lain benda yang dia sembah kepada kita. Kadang-kadang walaupun benda yang disampaikan dalam bab ilmu yang sama. Sebab ilmu Islam ni luas. Patut Islam meraihkan perbezaan pendapat. Wujudnya mazhab-mazhab tu sebab apa? Nak memudahkan kita beramal dengan Islam, meraihkan pendapat. Macam contoh, kalau kita nak kata macam kita dah menjadi satu adat, kebiasaan, bila berlaku kematian saja kita buat tahlil. Betul? Boleh tak buat tahlil? Tak berani jawab. Boleh ke tidak? Boleh. Tapi kalau tuan-tuan pergi Saudi, tak boleh. Bagi dia orang haram. Malahan bukan saya, macam saya ingat tu, bukan saja tahlil, talqin pun tak boleh. Sedangkan apa yang niat kita membuat talqin itu sendiri tak sama apa yang dipaham oleh orang masyarakat di Mekah. Kita buat tahlil tak faham dengan apa, pahaman kita tak sama dengan pahaman mereka di sana yang berpegang mazhab yang lain. Macam contoh tahlil, talqin, saya ingat masa saya pergi ke Mekah, bila kalau kita ni lepas ke bumi,
Kita bacalah sikit peringatan atas kubur tu. Peringatan pun kita dah bagi tahu dah, bukan untuk yang mati, tapi untuk yang datang tu. Sebab masyarakat orang Melayu kita ni, tuan-tuan, bila berlaku kematian, tambah ahli keluarga dia sendiri, dia akan datang ke kubur. Dan masa talqin tu dibacakan, dia mesti dengar. Mudah-mudahan talqin tu memberi peringatan dan keinsafan pada dia. Maknanya hidup ni. Kalau saja-saja nak datang, ya ayuhan nas, ittaqullah, ingatlah kamu. Tak ada bagi kamu nak mati, bagi nasihat pun semua, mereka akan datang. Nak dengar ni. Ini Mamat mana pula ni, kata dia. Nak suruh datang surau pun susah. Dengar pula. Tapi bila dia datang tu, dia tak kira lah dia ni orang kata orang sebelum datang surau, tak datang surau. Tapi bila dia keluarga dia datang juga. Apa tak lagi kalau mak bapak dia. Mudah-mudahan itu buka hati dia untuk jadi orang yang baik. Tapi bila pergi ke sana, dia anggap kita ni minta kepada mayat tu. Ada dua kisah. Satu macam pengalaman saya. Salah seorang kawan saya ni, dia dah dulu dia sebagai petugas atau penjaga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saya diizinkan, ada rezeki dapat sekali masuk makam Nabi waktu dia tengah nak cuci. Saya tanya dia bagi tahu saya, kamu tahu kenapa kami ni tak benar kan orang bila berdoa kat kubur tu menghadap makam Nabi? Betul Nabi kata benda Zat. Dia orang ni minta kat kubur, minta kat Nabi, tak boleh. Saya kata pasal apa? Ya, dia kata. Bila saya pergi tengok rupanya dekat celah-celah, apa nama ni, celah-celah kubur Nabi tu lah, yang tempat raudah tu kan ada macam, dulu tak ada tempat jaga tu. Kalau tuan-tuan pergi sekarang ni, dia ada tempat yang jaga tu kan. Dulu tak ada. Dulu kita boleh pegang apa nama tu, pagar tu. Jadi rupa kat situ banyak diselit surat-surat hantar kepada Nabi. Gitu. Macam-macam bahasa. Itu satu. Yang kedua, saya ingat pada pengalaman saya waktu ketika salah seorang jemaah yang saya bawa meninggal dunia. Alhamdulillah dia dapat disolatkan di Masjidil Haram Mekah. Lepas tu dikebumikan di Ma'alah. Lepas ke bumi, masa tu pergi saya driver van tu. Lepas tu ada orang lagi jemaah ikut saya. Pergi-pergi lepas ke bumi sana kubur tu tingkat, letak je mayat kat situ, bubur konkrit, bubur pasir, selesai. Dia tak adalah macam kita ni. Dia kubur tingkat. Dia macam blok, pakai blok tu ni, konkrit tu. 1, 2, 3, dia bubur konkrit. Lepas 1, 2, 3 bubur konkrit lagi. Dia tingkatnya tu. Jadi bila selesai tu, kita naik atas tangga, tutup dengan konkrit lain, sampai pasal gitu. Lepas tu lepas dia balik. Saya pun nak balik. Tapi dua orang duduk tunggu lagi. Ustaz, tak buat talqin ke? Dia oh ya, tak ya juga. Kita pun raikan lah. Elok dia ni. Lepas tu harap datang, bergegas. Mereka datang balik dalam keadaan muka yang marah. Kamu buat apa ni? Kita nak baca talqin, nak doa dia. Dia kata, nak doa apa lagi? Dia kata, doa kamu tu hebat lagi ke daripada orang kat Masjidil Haram tu? Satu masjid dah doa kat dia, udah. Dah balik dia. Haram buat benda ni. Kita fikir logik, betul tak? Betul tu. Satu masjid tu kan sembahyang untuk dia. Kita 3 orang, bagus lagi pada yang kat masjid tu. Tu maksud dia tu. Dah. Selesai dah, urusan ni dah selesai. Itu urusan dengan Allah Ta'ala lah. Kamu buatnya jangan mengadakan benda yang baru. Dia fikir lain sama kita. Jadi itu kadang-kadang perbezaan budaya dan sebagainya itu menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat. Sebab tu kadang-kadang bila kita raikan pendapat ni, kita tak bergaduh. Tapi bila kita tak raikan pendapat, selagi mana benda tu tidak bercanggah dengan syariat, tak bercanggah segi akidah, tak apa, jalan lah. Jangan tu kita menghukum orang tak boleh sesat ni, kafir. Tak boleh sampai macam tu. Hanya pandangan yang sedikit, atas sebab pandangan dia itu berbeza, atas sebab cara kehidupan dia, perbezaan dari segi masyarakat dia, budaya dia, dan juga cara hidup dia. Kita tak usah tengok jauh lah, cara hidup orang Selangor dengan orang Perak pun berbeza. Atau usah tengok jauh lah, isu fatwa cukup lah. Fatwa negeri Selangor, Perak, Kuala Lumpur beza. Macam fatwa merokok contoh, beza tak setiap negeri? Beza.
Macam fatwa merokok, halal ke? Haram ke? Harus. Makruh ke wajib? Merokok kita tengok ustaz tu dulu, dia merokok ke tidak? Kalau ustaz tu merokok, mampu dia pegang makruh, dia takkan pegang haramnya. Ada tak ustaz merokok? Ada. Jangan kata tak ada. Lepas tu kadang-kadang ada fatwa-fatwa yang dikeluarkan, saya minta maaf kalau saya sebut, berdasarkan emosi. Ada yang keluarkan kadang berdasarkan politik. Apa yang berlaku hari ni kadang-kadang ada masuk pengaruh-pengaruh politik. Saya minta maaf, macam contoh ASB, isu berkaitan dengan simpanan ASB, dia ada pengaruh politik di situ. Kalau tanya saya hukum macam mana, saya tak kata haram. Sebab memang jelas ada pelaburan tu bagi tempat yang haram. Macam isu bai'ah apa semua sekarang yang tengah panas. Kenapa banyak beza pendapat? Pokok tadi, kenapa beza pendapat? Macam Selangor kata haram, wilayah kata makruh. Tu ada orang tanya saya cerita, ada orang tanya, ustaz kalau merokok dekat sempadan macam mana ustaz? Kata, nak juga jawapan. Saya kata senang, tengok asap tu pergi mana. Kalau asap tu pergi Selangor, dosa dah kamu. Boleh kira macam tu? Dia bukan kira macam tu. Dia ada kaedah, disiplin macam mana kita nak keluarkan fatwa. Kau main terus keluar macam tu. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok cara Nabi SAW sendiri nak mengeluarkan ataupun nak menunjukkan hukum kepada kita, dia dengan cara yang cukup cantik dan berhikmah. Macam satu kisah, ada sahabat Nabi diutus oleh Rasulullah SAW untuk pergi berdakwah. Balik, dalam perjalanan balik, dua orang, dua sahabat, dalam perjalanan balik, dua-dua mimpi bersama dengan isteri. Maknanya keluar mandi lah. Jadi bila mereka bangun pagi nak sembahyang subuh, air tak ada, nak mandi wajib. Air yang ada pun cukup untuk kegunaan dia minum untuk sampai ke Madinah balik. Kalau dia minum lah air tu, mati je azan tu. Okay, kita tangguh dulu. Kalau ada soalan nanti boleh WhatsApp kat nombor tadi. Nak cerita tadi. Jadi bila mereka bangun pagi, masing-masing dalam keadaan hadas besar, berbeza pendapat. Seorang kata kita ni hadas besar ni, air tak ada. Jadi macam mana kita nak buat? Yang seorang ni kata kita tak apalah. Sebabkan Nabi dulu pernah bagi tahu kalau tak ada air kita boleh tayamum, ambil wuduk. Jadi kita tayamum je lah. Yang seorang lagi kata tak boleh tu hadas kecil. Untuk tayamum kita ni hadas besar. Jadi kita kena guling badan kita dengan atas pasir. Dia kata bukannya dengan tayamum tak cukup. Jadi seorang berguling atas pasir, seorang tayamum. Bila mereka balik sampai ke Madinah, mereka jumpa Nabi. Masa tu pun masing-masing dengan pendiam masing-masing kan tu. Bila jumpa Nabi SAW, Nabi dengar cerita kawan ni. Yang cerita tu, yang buka cerita ni orang yang guling-guling atas pasir. Dia kata, jadi kamu buat macam mana? Dia kata, saya guling atas pasir. Yang seorang lagi ni tayamum. Mana satu betul? Nabi senyum. Nabi kata apa? Nabi cakap dekat orang yang guling-guling atas pasir, aku suka cara kamu. Cara kamu aku macam tu. Bukan suka cara kamu. Cara kamu tu aku setuju. Nabi berkata macam tu saya. Aku setuju cara kamu. Dia dengar kawan tu kata tu lah. Lain kali ikut cakap aku. Nabi kata nanti dulu. Tak boleh cakap lagi. Aku suka cara kamu. Aku betul cara kamu. Tapi aku lebih suka cara dia ni. Yang tayamum ni. Aku lebih suka cara dia ni. Maknanya yang betul yang mana? Tayamum. Orang ni pun kecil hati tak bila Nabi sebut macam tu? Tak kecil hati. Aku suka cara kamu, tapi aku lebih suka cara dia ni. Kalau kita, tak boleh, haram, sesat, kafir. Terus gitu pun. Mana kawan tu tak kecil hati? Tapi cara tu ada hikmah. Nak mengeluarkan satu hukum dan sebagainya tu, kita kena tengok juga banyak faktor. Okey, kita tengok. Dan seterusnya. Dan barang siapa dia ada sibuk dalam menuntut ilmu akhlak tadi, atau ilmu tasawuf itu, maka telah ada pada diri mereka itu tanda orang yang kurang imannya, kurang akalnya dan kurang agamanya. Ni ada setengah orang dia nak belajar fiqh saja.
Nak tahu ni orang yang tak ada juga jadi orang dia nak belajar tasawuf je, tak nak belajar fiqh, tak boleh tak? Orang yang hanya tertumpu pada fiqh ni, tanpa belajar ilmu akhlak atau nak jaga ilmu berkaitan dengan hati tadi, maknanya dia tak kisah ibadah ada orang terima ke tidak. Janji buat suka. Tu banyak di kalangan kita berlaku je tu. Semayang, jadi semayang lah, Allah terima tak lagi, kita tak bimbang. Betul tak? Kenapa jadi macam tu? Sebab kita tak belajar dengan tasawuf tadi. Kita tak bimbang Allah terima kita. Kalau orang yang dia rasa bimbang, kalau Allah tak terima dah semayang aku ni, masuk neraka juga. Kita dah rasa bimbang. Okey? Demikian yang disebutkan dalam Syekh Husain Abdullah dalam kitab dia. Maka hendaklah bagi orang yang berkehendak kepada kemenangan dalam akhirat, bahawa menuntut dia ke ilmu tasawuf atau ilmu akhlak tadi dan mengajarkan dia kepada orang lain, seperti orang yang menuntut dan mengajar ilmu yang lain juga. Kerana barang siapa menuntut ilmu tasawuf nescaya terkaya ataupun banyak daripada ilmu yang lainnya, manakala yang menuntut ilmu lain daripada ilmu tasawuf itu terkaya daripada ilmu tasawuf itu jika ulama yang besar-besar sekalipun. Ni yang berlaku hari ni. Berlaku banyak tumpu pada fiqh tanpa mempelajari ilmu akhlak. Ramai ulama-ulama fiqh hari ni. Dia tiba kadang-kadang dia tak kisah tentang hal haram tu. Kadang-kadang dia keluarkan fatwa ikut nafsu, fatwa ikut kepala dia. Dia ilmu ada, ilmu hebat. Tapi bila dia tidak memikirkan soal dosa, pahala, neraka, syurga, dia tak kisah benda-benda macam tu. Tapi kalau yang ambil tahu cukup teliti, cukup bimbang, dia takut benda yang dia keluarkan tu macam boleh menyebabkan dia dicampakkan dalam neraka Allah. Kita tengok macam Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Tahu tak, dia nak buat suatu ataupun nak menulis hadis di dalam kitab dia. Hadis dalam kitab Imam Bukhari ni semua hadis sahih. Setiap kali sebelum dia tulis, dia akan mandi dulu, dia akan solat taubat dulu, baru dia yakin, baru dia tulis. Dan sebut satu kisah tuan-tuan, Imam Bukhari pernah dia nak dapat satu hadis. Dia dengar kata orang ni dapat tahu bahawa hadis ni datang pada sekian, datang pada Nabi SAW. Dia jumpa orang tu orang baik, orang alim juga. Dia jumpa orang tu, dia kata apa? Betul ke kamu dapat benda ni daripada ni, yang mana benda ni datang pada Nabi SAW? Satu hadis tu. Dia kata, iya, aku dapat benda ni pada Nabi. Orang ni dapat pada Nabi SAW. Dia pun dah seronok. Dia dah nak tulis dalam kitab dia. Waktu dalam perjalanan dia nak balik, elok dia bangun, orang tengah jaga kambing. Dia ambil batu, dia balik, batu dekat satu tempat. Itu kambing tu datang. Nak suruh kambing tu datang dekat dengan dia lah. Bila Imam Bukhari nampak perbuatan kawan ni, dia tanya pada kawan tu, kenapa kamu balik batu tu? Apa tujuan kamu? Aku nak panggil kambing tu dekat sikit kat aku. Aku malas nak bangun. Dia tu. Jadi aku balik batu tu, kambing tu letak kat aku. Kamu balik batu? Aku balik batu. Bukan makanan. Bukan. Terus Imam Bukhari tolak dia. Kalau kambing pun dia boleh tipu, takkan manusia tak boleh tipu. Sampai macam tu tuan-tuan ada gaji. Kita ni menipu saya tu. Mana ni? Jajak on duit. Boleh kat rumah. Dia tipu lah. Tipu tu. Dah siap belum ni? Masak. Sikit lagi bang. Padahal bini tengah tengok Doraemon. Kan? Abang jumpa siapa tadi? Cuba cerita betul-betul. Kawan lama. Tak ada apa. Kan? Padahal jumpa siapa, kita tak ada orang macam tu. Ada orang kata tu tipu sunat. Mana ada tipu sunat tu kan? Tipu semua dosa. Ada tipu yang apa pahala. Nabi sebut jelas, berkatalah benar walaupun pahit. Kita boleh menipu ni waktu ketika perang. Bukan tipu pun nama dia helah lah. Dalam perang ni kita lain. Macam dalam perang Khandaq tu buat parit tutup. Itu tipu lah. Tapi yang itu dibenarkan. Sebab dalam peperangan ada perang pun makna tipu helah, tipu daya. Jadi kita pun terpaksa guna kebijaksanaan juga lah untuk meneruskan kita punya kemenangan tu. Okey. Dan kerana inilah berkata waliullah, seorang waliullah yang amat besar, Sayyidi Syekh Ibrahim, dia kata menuntut ilmu tarikat, ilmu tasawuf itu wajib atas tiap-tiap murid
Yang orang yang nak jalan kebaikan akhirat dan berhendak kemenangan akhirat. Dan jikalau dia besar-besar ulama dalam ilmu yang lain dan tak ada manfaat kalau dia tak ada belajar ilmu tasawuf tadi. Dan kerana inilah setengah ulama mengatakan tiap-tiap ahli sufi itu patut dinamakan faqih, yang dipaham, dan tiada patut tiap-tiap yang faqih itu dinamakan sufi. Fiqah ni, fiqah ni. Orang yang faham ilmu sufi ni, insya-Allah dia akan faham ilmu fiqah. Tapi belum tentu orang yang fiqah, yang faham ilmu fiqah ni faham ilmu kesufian. Yang ni tiap-tiap ulama ahli sufi itu ada padanya mengatakan ilmu fiqah dan tiada lazim atau tiada kebiasaan ulama fiqah itu mengatakan ilmu tasawuf. Kerana ilmu fiqah itu dimisalkan oleh ulama seperti kulit nyum yang di luar, dan ilmu tasawuf yakni ilmu tarekat seperti kulit di dalam dan ilmu hakikat seperti isinya di dalam. Dan lagi patut dikatakan ilmu fiqah itu seperti kulit nyum, dan ilmu tasawuf yakni ilmu tarekat seperti isi nyum, yang ilmu hakikat itu seperti minyak nyum. Ini istilah dia, tak apa, kita jawab soalan. Syurga neraka sudah ada, sekarang ini sudah ada penghuni atau tidak? Sebab Nabi Adam telah dicampak keluar dari syurga kerana makan buah zakum. Sedangkan manusia akan dibangkitkan semula untuk dihisap. Ini berkaitan dengan ilmu ghaib. Sudah wujud ke tidak? Bagi pandangan kebanyakan ulama, benda itu dah sedia ada, dia diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya waktu bukan saja yang disebutkan ni, masa kisah Nabi Adam, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di Isra' Mi'raj kan pun melihat keadaan ini, keadaan syurga dan juga keadaan neraka, diceritakan. Maknanya itu menunjukkan bahawa syurga dan neraka ni sudah ada. Sudahkah ada penghuninya? Wallahu alam. Tapi setakat ni saya kalau nak katakan berdasarkan apa yang ada, belum ada lagi penghuni yang ada di sana, sebab kita belum melepasi hari kiamat ni. Cuma kita kebanyakan manusia baru melalui kiamat kecil. Kiamat kecil ni maksudnya adalah kematian. Iaitu mereka berada di alam barzakh. Belum lagi berada di padang mahsyar, belum lagi kita bertemu dengan jalan orang kata siratal mustaqim. Maknanya selagi kita tidak melalui keadaan itu, maka kita tidak akan ada penghuni neraka dan juga penghuni syurga. Tapi hakikatnya Allah saja yang tahulah. Sebab perlu diingatkan juga, dalam satu pembicaraan juga pernah dibincangkan, dalam satu perbincangan tuan-tuan, ada tak umat sebelum kita ni, umat manusia sebelum umat disebutkan sebelum Nabi Adam AS. Sebab setengah ulama mengatakan wujud makhluk sebelum kita. Ada ayat-ayat dia sebelum kita ni ada, yang Allah Ta'ala dah utuskan kepada khalifah. Dan mungkin kalau dikatakan penghuni neraka itu adalah mereka. Tapi hakikat sebenarnya Allah Ta'ala saja yang tahu. Kisahkah semayang kita apabila kita menggerakkan mulut kita membaca Fatihah dengan sengaja di dalam solat berjamaah? Nak menggerakkan mulut tak ada masalah, memang kena gerak mulut pun. Membaca ni maknanya kita menggerakkan lidah dan juga mulut kita, kecuali orang bisu lah. Baca dalam hati dia tak kira membaca setengah pandangan ulama. Dia kena lafaz lah, baca ni maknanya kena lafaz. Tapi bagi orang yang semayang berjamaah ni tadi, kita baca Fatihah ataupun bacaan-bacaan kita untuk kita sendiri dengar, bukan untuk orang lain dengar, kecuali kalau kita sebagai makmum, sebagai imam. Makruh kalau kita baca orang sebelah dengar. Hukum ni makruh. Kita kadang-kadang bukan orang sebelah dengar, orang paling belakang dengar. Yang sebelah terkejut, dia dah baca mengejut-mengejut je tu, macam dia je tahu baca Fatihah. Kadang menyampah aku ni. Dia baca surah, baca kuat-kuat. Kamu bukan imam, makmum. Makmum ni kita sendiri je. Macam kita kata kita tak payah Allah Akbar, kadang-kadang kita berkejut. Kita ganggu orang lain sembahyang, hukum dia makruh. Kadang-kadang silap-silap dia jatuh haram apabila kita mengganggu solat orang yang lain. Okey, ada lagi pertanyaan? Ada lagi soalan kau nak tanya sebelum kita tangguh? Kalau nak tanya secara terus pun tak apa. Yang tadi tu bagi orang yang segan-segan, kan, tanya, saya buka pada orang perempuan, ada nak tanya. Ada lagi? Mesti ada nak tanya sebelum kita tangguhkan. Bulan depan kita masuk kelebihan orang yang mengajar ilmu. Kelebihan orang yang mengajar ilmu. Kelebihan saya mengajar, apa kelebihan saya? Tapi jangan nampak benda tu pada saya. Tuan-tuan pun kena nampak benda tu. Tuan-tuan apa nak ngajar orang, setidaknya anak isteri, kawan-kawan. Kita mengajar orang mesti macam ni. Zaman sekarang nak ngajar orang ni, kita sembang-sembang kedai kopi pun kita selit-selit dengan ngajar. Apa salah ni?
Tentu takkan tak nak kata saham akhirat. Ilmu ni kita ajar kat orang. Walaupun orang tu amalkan, walaupun bukan kita yang buat, orang tu yang buat, kita pun dapat pahala sama, tak kurang sikit pun. Jadi ambil kesempatan tu kita dapat ilmu dan ajar kepada orang lain. Okey, ada pertanyaan? Ya, silakan. Tanya mengenai Sekejap. Saya tanya mengenai masa Allah suruh iblis sujud pada Nabi Adam, malaikat sebenarnya Nabi Adam. Yang tak sujud tu hanya iblis seorang satu, ataupun syaitan sekali tak sujud pada Nabi Adam. Kalau iblis seorang saja, bila pula datangnya syaitan tu, adakah dia dilahirkan oleh iblis tu? Kalau dilahirkan iblis tu, macam mana pula syaitan tu terlibat, sedangkan dia dilahirkan? Bukan salah dia pun kan. Kalau iblis dilahirkan dia, apa sebab dia yang sekali ke belakang kan? Kita sama ada hanya iblis saja yang tak sujud, ataupun syaitan lain mengikuti syaitan sujud dia ada. Okey, soalan dia kalau kita dengar perempuan tengah surah banyak berkuang kan. Waktu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan makhluk dia yang telah diciptakan untuk tunduk hormat kepada Nabi Adam AS, yang pada ketika tu golongan yang tak nak tunduk sujud adalah golongan iblis. Golongan iblis. Dan mereka ni jadi golongan yang derhaka kepada Allah dan diumban ataupun dicampakkan oleh Allah Ta'ala keluar dari syurga. Adakah golongan iblis itu saja ataupun syaitan tak terlibat? Itulah kan. Dan kenapa pula syaitan pun dilaknat juga, sedangkan yang buat tu iblis? Itulah bukan soalan dia. Di dalam Al-Quran, saya nak cerita begini. Ada beberapa golongan yang berkaitan makhluk alami disebutkan Al-Quran, ada 5 nama. Satu nama dia Azazil. Azazil ni adalah ketua para malaikat. Siapa mereka ni? Mereka ni adalah golongan-golongan iblis tadi. Asal golongan iblis ni ketua pada para malaikat. Dan mereka ni jauh lebih hebat amalan daripada malaikat. Jangan lupa, iblis ni hebat amalan dia dulu, tapi jadi golongan derhaka. Manusia lagi lah, alim pun boleh jadi derhaka juga. Lepas tu dalam Quran ada Allah sebut tentang nama Ifrit, golongan Ifrit. Ada juga disebut sebagai golongan iblis, ada yang disebut sebagai golongan syaitan, dan ada yang disebut sebagai golongan jin. Ifrit, iblis, syaitan dalam satu kelompok, dan mereka semua kafir, golongan yang derhaka kepada Allah. Kalau ikut daripada itu, yang datang menyembah, kisah yang ikut apa yang saya belajar lah, kisah tu, yang datang menyembah adalah ketua mereka. Golongan ketiga-tiga ni bersepakat mereka tak nak sujud pada ataupun hormat kepada Nabi Adam AS. Jadilah mereka ni golongan yang dihalau oleh Allah Ta'ala ke dunia, keluar pada syurga. Maknanya kelompok-kelompok ni. Ada pun jin dia tidak seperti golongan 3 ni. Sebab tu jin ni dia ada, dia kafir dan juga jin Islam. Cuma iblis dia ada perjanjian dia dengan Allah. Iblis dia berjanji dengan Allah Ta'ala. Iblis, syaitan ni, dia berjanji dengan Allah Ta'ala dia akan sesatkan manusia sehingga kiamat. Tapi dia mohon pada Allah. Iblis dia mohon satu untuk dia, umur panjang sampai kiamat. Iblis dengan syaitan. Sebab tu iblis dengan syaitan ni, dia tak boleh bunuh dia, tapi kita boleh cederakan dia. Ada pun jin kita boleh bunuh dia, sebab dia tidak masuk dalam perjanjian tu. Kita nampak? Dia tidak masuk dalam perjanjian tu. Betul. Kalau kita tengok kadang-kadang ada orang pelik, kenapa bulan puasa tu kan jin setan semua kena ikat, tapi kenapa pula ada lagi orang kena kasut, kena sirih, kena sihir? Sebab dia kena bukan daripada iblis setan tadi, tapi kena daripada golongan jin ni. Dan jin saya sebut tadi boleh dibunuh. Sebab banyak kisah, macam kisah zaman Nabi sendiri, macam mana kisah ular yang dibunuh dan sebagainya tu. Itu panjang cerita pula, banyak cerita benda tu, yang mana dia tidak terikat pada perjanjian. Soalnya adakah seorang yang berjumpa dengan Allah Ta'ala tu adalah seorang iblis, seekor iblis lah, mewakili kepada golongan Ifrit, jin dan syaitan tadi. Itu yang dibahaskan oleh ahli ulama. Bukti dia pernah satu ketika pada zaman Nabi SAW, ada seorang perempuan yang cukup tua, seorang perempuan manusia yang cukup tua, sehingga kan pipi dia melebih
Setiap kali dia nak berjalan, dia terpaksa angkat pipi dia, nak tunjukkan betapa tuanya dia ni. Berjumpa dengan Nabi SAW, dan sahabat dia nampak, dan Nabi tidak melayan orang tua ni dengan baik. Malah Nabi halau dia. Sedangkan apa yang sahabat-sahabat belajar, Nabi suruh kita hormati orang tua. Tapi kenapa Nabi tidak menghormati dia? Dia bertanya sahabat pada Rasulullah SAW, kenapa kamu bersikap demikian pada orang tua itu? Dan siapa orang tua ni? Dia kata sesungguhnya itulah iblis yang hidup pada zaman Nabi Adam, yang minta Allah Ta'ala panjangkan usia dia sampai kiamat. Iblis yang menyerupai manusia. Rupa dia jadi itu sebab dia dah terlampau tua. Jadi sahabat-sahabat bertanya, apa tujuan Iblis ni berjumpa dengan kamu ya Rasulullah? Dia kata dia jumpa dengan aku, minta aku doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala matikan dia. Silap Iblis ni, masa dia minta panjang umur, dia tak minta jadi muda sampai hari kiamat. Dia tak minta sihat sampai hari kiamat. Maknanya dia hidup dalam keadaan tua dan hidup dalam keadaan derita. Sehingga kat Iblis ni jumpa Nabi SAW, minta doa supaya Nabi mohon pada Allah Ta'ala matikan dia. Boleh faham tak cerita tu? Daripada kisah tu, tu sebagai ulama berpandangan, itulah ketua kepada golongan tu yang berjumpa dengan Allah Ta'ala, yang mohon, yang ingkar pada Allah Ta'ala, mewakili kelompok-kelompok Iblis dan syaitan tadi. Dan semua golongan ni dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan kalau betul pun, mana yang beriman tadi, ada setengah ulama yang beriman, masuklah mereka dalam golongan jin. Sebab kita jangan lupa, saya sebut tadi, mereka ni asalnya Azazil, ketua kepada golongan yang paling mulia daripada para malaikat. Tapi kita ni macam kita kalau balik ke tanah air kita, itu cerita dulu ni kita balik ke Malaysia pula, yang kita sebut Lasuyo, Pontianak, Pucung, hantu raya, apa lagi? Hantu tetek, hantu susu. Yang panjang tak menentu, hantu galah. Yang besar, hantu raya. Yang pendek, toyol. Itu orang Melayu kita. Berbungkus pucung. Itu dalam golongan mana? Semua tu dalam golongan jin. Jin yang boleh kita tengok dua je. Boleh tengok secara terus. Sofia Jin, Jin Samsudin. Yang ni tu tak boleh. Tunjuk sikit lah. Okay, boleh faham Itu penjelasan. Okey, tadi ada soalan ni. Okey. Pertamanya, kita kena pastikan kita ni dalam golongan yang mana. Adakah kita dalam golongan muafiq ataupun kita dalam golongan masbuk? Apa yang dimaksudkan muafiq? Orang muafiq adalah orang yang sempat bertakbiratul ihram dengan imam. Masbuk yang tak sempat. Orang kita silap. Orang kata masbuk ni yang tak sempat rakaat, kan tak sempat rakaat. Kadang-kadang dia masuk lewat pun, dia kira masbuk, walaupun dia sempat berakaat dengan imam. Ni kadang-kadang bila bulan puasa, imam nak rukuk baru dia angkat takbir. Duduk belakang, tak apa, satu surah panjang kata dia. Duduk, lepak, nak rukuk dah. Lepak kata, Allah Akbar, ngelat tu. Itu dah masbuk, walaupun dia sempat berakaat dengan imam. Bagi golongan muafiq tadi, apabila dia sempat takbiratul ihram dengan imam, wajib bagi dia menyelesaikan bacaan Fatihah. Tapi tidak wajib bagi makmum yang masbuk. Sebab tu kalau kita nak tengok imam ni, bila dia angkat takbir Allahu Akbar, kita terus kena angkat takbir. Silap orang kita masa tu baru nak niat usolli fardu zuhri, usolli fardu asri. Niat dah, imam angkat takbir, angkat dah terus. Sebab kita nak dapat pahala muafiq. Orang muafiq ni dapat kesempurnaan bersama dengan imam yang dapat 27 ganjaran tu. Makin kurang kita bersama dengan imam, makin kurang pahala kita. Kelebihan kita berjamaah tadi. Jadi bila imam membaca surah, wajib makmum yang muafiq tadi ni mendengar bacaan imam tu.
Baca Fatihah, dia dengar dan diikut lah. Itu dah kira baca dah tu. Baca adalah lafaz. Bila imam sebut waladhdallin, amin, makmum pada ketika tu baca Fatihah, imam tunggu sekejap. Sebaik-baiknya biar imam berhenti dalam keadaan makmum tu sempat nak habiskan Fatihah. Dia boleh faham tak Fatihah tu rukun. Dan bila imam membaca surah, wajib makmum mendengar bacaan imam. Bukan dia baca surah juga, dia kena dengar bacaan surah imam setelah Fatihah dia selesai. Okay? Setelah bacaan Fatihah dia selesai. Itu bagi muafiq tadi. Tapi bagi sedia makmum yang masbuk tadi, dia masuk tak sempat dia baca Fatihah, imam rukuk, dia kena rukuk. Dan dikira rakaat dia. Walaupun ada satu pendapat kata tak boleh, dia kena tambah rakaat juga. Sebab Fatihah tu rukun. Dia tak sempurna rukun, tak sempurna lah solat. Tapi ada pendapat dalam hadis yang lain berkaitan Nabi sendiri pernah ditahan. Nabi kata saya bawa tahan oleh malaikat, Nabi tahan oleh malaikat untuk membenarkan orang yang lewat tu sempat berrakaat kan Nabi SAW pada ketika itu. Sedangkan dia pun tak sempat nak baca Fatihah. Mana pada ketika itu bacaan Fatihah tu tertanggung di atas imam. Okay, clear jadi kita kena pastikan dua tu. Ada lagi sebelum kita tanggung. Ada nak subuh dah. Okey, kalau tak ada mungkin sekadar tu dulu. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan. Tajuk yang lebih menarik lah berkaitan dengan kelebihan orang yang mengajar ilmu. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ni akan dapat memberi manfaat pada tuan-tuan muslim.